Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Kali ini kita akan melihat pula buku teks pada muka surat 31 dan buku aktiviti pada muka surat 35. Diharapkan anak-anak telah pun bersedia dan membuka terus muka surat yang cikgu nyatakan tadi. Okey, kalau anak-anak sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Okey. Pada tajuk yang lalu, kita telah belajar tentang ayat tunggal, namun kali ini kita akan belajar tentang ayat majmuk. Sebelum kita mempelajari ayat majmuk dengan lebih mendalam, apa kata kalau kita lihat dahulu info bahasa yang terdapat di bahagian bawah buku teks muka surat 31. Jom buka. Info bahasa. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Kita telah mempelajari bahawa ayat tunggal hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Tetapi ayat majmuk adalah menggabungkan beberapa ayat tunggal. Beberapa ayat tunggal dalam ayat majmuk ini digabungkan menggunakan kata hubung. Kena ingat baliklah kata hubung. Cikgu dah terangkan banyak dulu tentang kata hubung. Masih ingat lagi? Kena ingat ya. Kalau tak ingat kena rujuk balik. Baik. Untuk rujukan kita semua pada kali ini, cikgu ulang kembali beberapa kata hubung yang akan kita gunakan dalam pembelajaran Bahasa Melayu hari ini. Baik. Apabila menyebut kata hubung, kita kena memahami dahulu apa itu kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menyambung atau menghubungkan sesuatu kata atau frasa dalam sesuatu ayat. Panjang tu. Tak apa. Cikgu akan menguraikannya secara perlahan, satu demi satu. Baik. Cikgu akan ulang balik beberapa kata hubung yang akan kita gunakan dalam buku teks dan juga buku aktiviti untuk pembelajaran ayat majmuk hari ini. Yang pertama, kata hubung dan. Untuk menggabungkan dua unsur yang sama. Contoh ayatnya, Salim dan Yusuf pergi memancing ikan. Dua. Salim dan Yusuf sama, seimbang. Yang kedua, lalu. Menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Anggota polis itu menahan penjenayah lalu menggarinya. Lepas dia tahan, terus dia menggarikan tangan. Itu berturut-turut. Sambil menunjukkan perbuatan lain yang dilakukan di samping perbuatan utama. Contohnya, penyanyi itu menyanyi sambil menari. Utamanya adalah menyanyi, tetapi sambil buat kerja lain pada ketika itu, yaitu menari. Okey, baik. Seterusnya, atau menunjukkan ada pilihan. Awak suka buah rambutan atau buah pulasan? Ada pilihan, ya. Baik. Kerana menunjukkan alasan ataupun sebab. Dia dimarahi oleh ibunya kerana memecahkan sebiji gelas. Dia pecahkan sebiji gelas, kena marah. Okey. Tetapi ini pertentangan. Contoh dia macam ni. Amran suka makan nasi lemak, tetapi dia tidak suka makan roti canai. Pertentangan tu kan? Serta menyatakan maksud turut ataupun bersama-sama. Yusri, Edri serta Norman adalah ahli kumpulan KRU. Serta. Untuk ini khusus. Tujuannya, bunga ini hanya untukmu. Hanya untuk kamu. Dan terakhir, supaya menerangkan maksud atau tujuan. Bella bersolek pada setiap hari supaya dia kelihatan lebih bergaya dan cantik.
Okey, satu peringatan untuk kamu, apabila kita menggunakan dan, kata hubung dan, tidak boleh diulang 2 kali dalam satu ayat. Jadi kalau nak ulang juga, bolehlah gunakan perkataan serta. Nanti cikgu terangkan. Kita kembali ke buku teks muka surat 31. Ayat majmuk, lindungi lautan kita. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Okey. Dalam ayat yang pertama, ada kata hubung digunakan, iaitu untuk. Dalam ayat yang kedua pun ada kata hubung digunakan, iaitu dan. Seterusnya, mereka berjalan sambil berbual-bual. Kata hubung yang digunakan adalah sambil. 2 ayat. Mereka berjalan, mereka berbual. Kita gunakan kata hubung sambil. Jadi, mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ikan. Untuk adalah kata hubung yang digunakan, menggabungkan 2 ayat, iaitu mereka membawa alatan, mereka menangkap ketam. Subjek mereka sudah digugurkan. Okey. Ayat seterusnya. Nabila berjalan-jalan di pantai, lalu ternampak tumpukan minyak. Lalu adalah kata hubung. Dan kemudian ada ayat yang diberikan. 2 ayat tunggal. Yang pertama, banyak ikan mati di situ. Yang kedua, banyak burung mati di situ. Dan kata hubung yang diberikan adalah dan. Bagaimana kita nak menjadikan 2 ayat tunggal ini sebagai ayat majmuk? Okey. Banyak ikan dan apa? Dan burung mati. Predikat, sambungkan predikatnya. Mati di situ. Baik, pandai. Seterusnya, Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Nabila mengambil gambar. 2 ayat tunggal. Bagaimana nak menjadikan ia ayat majmuk? Dengan menggunakan kata hubung lalu. Hanya gunakan satu subjek, iaitu Nabila. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Lalu, pandai. Lalu mengambil gambar. Ya. Yang kedua, Nabila mencatat masa. Nabila mencatat lokasi. Kata hubungnya dan. Jadi, lengkapnya, Nabila mencatat masa dan lokasi. Pandai. Berikutnya lagi. Nabila berfikir. Nabila memegang telefon bimbit. Kata hubung yang diberikan adalah sambil. Sambung saja. Subjeknya Nabila. Berfikir sambil. Nak sebut lagi tak Nabila? Tak payah sebut dah. Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Pandai. Berikutnya lagi. Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS. 2. Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS. Kata hubung yang diberikan adalah atau. Maknanya di sini, Nabila mempunyai 2 pilihan. Dan dia menggunakan atau. Bagaimana kita nak membina ayat majmuk dengan 2 ayat tunggal ini? Bolehlah kamu tuliskan seperti ini. Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Sebab Nabila ada pilihan. Okey, sudah jelas? Kalau dah jelas, jom kita ke buku aktiviti pada muka surat 35. Pada muka surat 35, buku aktiviti 5. Arahannya, bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Gunalah bioplastik. Apakah maksud bioplastik? Kita lihat ada info di situ. Bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji daripada jagung dan ubi kentang. Maknanya berasaskan kepada tumbuh-tumbuhan.
Kita lihat dua ayat tunggal yang pertama dan bagaimana kita nak menukar kedua-dua ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk. Bioplastik mudah diperoleh. Bioplastik mesra alam. Kata hubung yang diberikan adalah dan. Bagaimana kita nak menggabungkan kedua-dua ayat ini? Yang pertamanya, gugurkan satu subjek. Subjeknya bioplastik. Tinggallah bioplastik satu saja. Bioplastik mudah. Teruskan. Gunakan dan sambung lagi yang di bawah. Buang bioplastik itu. Okey, selesai. Tak boleh terangkan banyak-banyak sangat. Sedikit-sedikit saja. Baik. Yang kedua. A, bioplastik sangat sesuai. B, bioplastik tidak mencemarkan alam. Kata hubung yang diberikan adalah kerana. Satu subjek kita gugurkan, tinggallah bioplastik satu sahaja. Bioplastik sangat sesuai, ayat yang pertama. Masukkan kata hubung. Gugurkan bioplastik untuk ayat yang B dan gunakan perkataan selepas itu sehingga selesai. Pandai, mudah sangat ni. Ya, okey. Soalan yang ketiga. A, bioplastik mudah terurai. Plastik biasa sukar terurai. Kata hubung yang diberikan adalah tetapi, iaitu sesuatu perbandingan. Ada berapa subjek di situ? 2, iaitu bioplastik dan juga plastik. Boleh tak kita gugurkan? Tak boleh sebab subjeknya tidak sama. Jadi kita lengkapkan saja ayatnya. Ambil saja ayat pertama, bioplastik mudah terurai, sambungkan dengan kata hubung dan sambungkan pula dengan ayat yang kedua tanpa menggugurkan mana-mana perkataan. Boleh? Boleh. Yang keempat. A, bioplastik mudah dilupuskan. Dilupuskan ni maknanya dihapuskan ataupun dihancurkan. B, bioplastik boleh dijadikan baja. Bagaimana kita nak menggunakan kata hubung serta untuk menjadikan ayat tunggal ini sebagai ayat majmuk? Yang pertama, seperti mana biasa, gugurkan satu subjek, iaitu bioplastik. Sekali saja kita gunakan. Bioplastik mudah dilupuskan serta apa? Buang bioplastik untuk ayat B. Sambung perkataan selepas itu. Boleh? Boleh. Pandai. Soalan yang kelima. A, sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. B, bioplastik melestarikan alam. Kedua-duanya adalah ayat tunggal. Jadi, kata hubung yang diberikan adalah untuk. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. Perlu ulang tak lagi bioplastik? Tidak perlu. Masukkan saja kata hubung dan kemudiannya letakkan saja predikat. Ambil saja predikat daripada ayat B. Lengkapkan. Mudah kan? Boleh kan? Okey. Nombor 6. A, penggunaan bioplastik digalakkan. B, alam kita tidak tercemar. Kata hubung yang diberi adalah supaya. Bagaimana kita nak membuat ayatnya ni? Mulakan saja. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya. Subjeknya sama tak di antara kedua ayat A dan B ni? Tak sama. Jadi kalau tak sama, kita sambung terus saja. Sambung saja kedua-dua ayat ini menggunakan kata hubung supaya. Lengkap. Dah selesai dah semua latihan. 6 ayat majmuk telah berjaya kita bina dengan cemerlang. Itu pun kalau kamu tidak melakukan kesalahan ataupun kesilapan ejaan, ya. Okey, jadi kalau dah selesai semuanya, lengkapkanlah jawapan-jawapan ini dengan tulisan yang kemas dan cantik dan kemudian kembalikan kepada cikgu untuk cikgu nilai dan cikgu sema.
Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang telah cikgu ajarkan untuk kamu kali ini. Sehingga itu, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.